Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan kepada kita pada malam ni untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu. Dan surah yang saya akan mulakan pada malam ni adalah surah Az-Zumar, yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW seperti surah-surah yang lain, dan keistimewaannya seperti yang kita dapat lihat dalam hadis-hadis seperti riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Al-Hakim dan juga Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, bahawa Nabi SAW suka membaca surah ini dan juga surah Bani Israel, iaitu surah Al-Isra. Setiap malam Nabi SAW akan baca surah ini. Kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqul ma yurid an yuftir wa yuftir hatta naqul ma yurid an yasum wa kana yaqra' kulla layatin bi Bani Israel wa Zumar. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, bahawa Nabi SAW ini kalau berpuasa, kami melihat seolah-olah macam tak berbuka. Dan kalau baginda berbuka, seolah-olah macam baginda SAW tidak berpuasa langsung. Dan baginda SAW sentiasa membaca surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar pada tiap-tiap malam. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, surah ni dinamakan Az-Zumar kerana pada akhir surah ni nanti kita akan melihat Allah SWT menceritakan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, mereka semua akan memasuki tempat kesudahan masing-masing, iaitulah si kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir akan dihumbankan ke dalam neraka secara berkumpulan. Demikian juga orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti kita akan lihat bahawa golongan mukminin pun memasuki syurga itu secara berkumpulan, berpegangan tangan, bergandingan. Kerana di dunia mereka melakukan ketaatan secara berkumpulan, maka Allah akan muliakan mereka sekali lagi di akhirat nanti, masuki syurga pun dengan teman-teman yang saleh yang sentiasa bersama dengan mereka dalam perjuangan. Terima kasih tuan-tuan yang hadir bersama. Di antara top fan dalam Facebook saya ni tak tersebutlah nama tuan-tuan, ramai sangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lepas PKP MCO nanti kita boleh buat pertemuan ya tuan-tuan. Kita buat Ukhuwah Day, Brotherhood Day untuk tuan-tuan yang sangat mesra dalam Facebook ini. Jadi saya bacakan mukadimah yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Tafsir Munir jilid ke-12 muka surat 215 ya. Kandungan surah Az-Zumar ini membahaskan perkara akidah, petunjuk, kewujudan Allah dan keesaannya, wahyu dan juga Al-Quran. Surah ini dimulakan dengan penjelasan turunnya Al-Quran dari sisi Allah kepada Rasulnya. Perintah kepada Rasulullah untuk memurnikan agama hanya untuk Allah, menyucikan Allah SWT dari segala bentuk keserupaan dengan makhluk, membenarkan, menolak syubhat orang-orang musyrik yang menjadikan berhala sebagai sembahan yang diharapkan syafaatnya, dan menjadikan penyembahnya sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat orang kafir berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada Allah dan menyertakan patung-patung berhala ni untuk mentaqarrubkan diri kami kepada Allah. Maklumlah kami ni punya banyak dosa, maka kami perlu orang tengah, middleman, orang tengah untuk menyampaikan hasrat ini kepada Tuhan. Maka itulah falsafah orang-orang kafir bila mereka menjadikan syuraka, aliha, asnam, authan, patung-patung yang disembah itu, dakwaan mereka adalah pengantara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah membuktikan keesaannya seperti penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, penundukan matahari dan bulan, penciptaan manusia melalui beberapa fasa berbeza dan berurutan. Kemudian surah ini mengecam tabiat orang-orang musyrik serta sifatnya yang berubah-ubah, iaitulah menyeru Allah SWT ketika dilanda bahaya namun melupakannya ketika mereka sedang senang. Surah ini kembali memaparkan beberapa bukti lain seperti penurunan hujan, penumbuhan berbagai bentuk tumbuhan. Kemudian surah ini memaparkan bandingan di antara si mukmin dan juga si kafir.
Orang mukmin bahagia di dunia dan akhirat, sedangkan si kafir sengsara di dunia dan sengsara lagi sekali di akhirat. Mereka mengharapkan tebusan ketika melihat azab didatangkan kepada mereka. Jadi surah ini memberitahu tentang keagungan Allah dan ayat-ayatnya membuatkan kulit orang-orang mukmin yang takut menjadi gemetar, hati mereka menjadi tenang kembali bila ingat kepada Allah. Keadaan mereka bertolak dengan hati berbeza daripada hati orang musyrik yang mengerut ketika mendengar pengesaan Allah. Ketika selain daripada Al-Quran juga memuatkan berbagai perumpamaan bagi manusia agar mereka sedar. Jadi sentiasa dalam Quran ni kita akan lihat bila Allah mengemukakan tentang mukmin, di tempat yang lain, di sisi yang lain Allah kemukakan orang-orang kafir, bagaimana kesudahan hidup mereka, supaya si mukmin dapat motivasi dan orang yang ingkar ini mendapat kesedaran. Dari perumpamaan itu yang dapat diketahui perbezaan antara penyembah Tuhan yang esa dengan penyembah berbagai sembahan yang tidak benar, yang tidak dapat mendengar dan menjawab, seperti seorang sahaya yang dimiliki oleh seorang majikan berbanding dengan seorang sahaya, seorang hamba yang dimiliki beberapa orang majikan. Jadi Allah SWT membandingkan orang beriman ini yang punya satu tempat pengaduan, iaitu Allah SWT sahaja. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi si kafir ini dia mengharapkan dari Tuhan yang bagai-bagai. Ada Tuhan siang, ada Tuhan malam, ada Tuhan kuat, ada Tuhan raya, ada Tuhan jahat. Tuhan pun ada jahat juga. Si kafir punya mentaliti, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sedangkan orang beriman, line of reportnya hanya kepada Allah SWT sahaja. Susah, senang, itu saja tempat pengaduan. Allah memberikan informasi tentang kematian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, kerana Allah yang menguasai ruh, dialah yang mematikan dengan jiwa yang ada pada ajalnya, membiarkan lain hingga tetap waktu yang telah ditentukan. Kemudian Allah membuka pintu harapan bagi orang yang melampaui batas dan menjanjikan ampun mereka bertaubat. Allah SWT menjelaskan raut wajah orang yang mendustakan Allah pada hari kiamat nanti. Mereka dalam neraka, iaitu wajah mereka penuh kesedihan. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwalil mutakabbirin mathwalil kafirin. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bahawa kiamat dan peristiwa dua kali tiupan sangkakala. Wa nafikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi tiupan sangkakala ini akan berlaku dua kali. Kemudian surah ini ditutup dengan klasifikasi manusia menjadi dua golongan, iaitu orang kafir dihambat masuk ke dalam neraka jahanam, dan golongan beriman diiringi oleh para malaikat masuki syurga, mendapat ucapan selamat daripada mereka, dan dalam syurga mereka mendapati berbagai-bagai nikmat yang berkekalan. Jadi inilah secara umum surah Az-Zumar yang sangat digemari oleh Nabi SAW, iaitu Nabi membacanya setiap malam. Jadi cubalah kita ambil peluang mula dari sekarang untuk buat apa yang Nabi kita SAW suka. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat alim lagi faqih, namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau ni telah diutuskan Nabi untuk jadi muallim, murabbi, duta Nabi ke Yaman. Kalau kita pergi ke Yaman, ada sebuah masjid Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni bila sampai di Yaman dakwah kepada penduduk Yaman, ada seorang di kalangan pesertanya, pengikutnya, orang Islam yang di kalangan sahabat-sahabatnya tidak makan ayam. Sedangkan pada waktu itu dihidangkan ayam. Lalu Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepadanya, "Hai kamu, kenapa kamu tidak makan ayam?" Jawapannya, "Aku tidak makan ayam kerana satu hari aku melihat ayam ni makan dengan kotoran." Apa jawapan Abu Musa al-Asy'ari? "Kamu dalam ketentuan halal haram, kamu jangan ikut nafsu kamu tahu. Kamu ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah makan ayam. Maka kalau kamu tidak makan kerana melihat ia kotor, seolah-olah kamu lebih pandai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita orang Islam diajar untuk bersederhana dalam segala perkara, bukanlah bermewah, tapi menghargai apa yang ada. Pada waktu PKP seperti sekarang ni tuan-tuan, kata kalau kita lihat kajian para ulama, antaranya Imam Al-Ghazali tentang pendidikan anak-anak, beliau pun ada sebuah kutaib, satu buklet kecil bertajuk Ayuhal Walad, dan Imam Ghazali memberi penumpuan kepada anak-anak dalam bicaranya walaupun berkenaan dengan tasawuf. Imam Ghazali mengatakan, ajarlah anak-anak kamu untuk makan secara bersederhana, kerana bila mereka biasa bersederhana, akan tiba waktu susah mereka dapat menghadapinya dengan tabah. Berkata Dr. Abdullah Nasiullah dalam buku beliau bertajuk Tarbiyatul Awlad Islam, ajarlah anak untuk makan roti kering.
Di samping makanan-makanan mereka makan, ajar mereka untuk makan roti kering. Kerana makanan yang mewah ini akan menyebabkan hati mereka keras, malas untuk beribadat dan sentiasa mengharapkan dalam hidup ini bermewah-mewah. Ya, satu hari tuan-tuan dimulakan sekalian, Umar bin Aziz ketika menjadi khalifah, beliau mendengar seorang gubernurnya bernama Maslamah bin Al-Malik yang kehidupannya serba mewah. Makannya mesti enak, mesti kelas, macam kita makan dekat hotel, makan yang serba mewah, tak mau makan biasa-biasa. Lalu Umar bin Aziz bertindak nak mengajarnya. Satu hari diajaknya Maslamah bin Al-Malik ini untuk datang ke rumah, dan dia pun meeting daripada pagi sampai ke petang, berhenti waktu sembahyang saja. Tidak dihidangkan makan langsung. Menjelang petang, barulah dia bagi makan, hampir-hampir maghrib, barulah dia bagi makan bubur kacang kosong. Maka Maslamah, gubernurnya, salah seorang gubernurnya yang diamanahkan ke atas satu daerah pada waktu itu, makanlah bubur kacang kosong itu bersungguh-sungguh dia makan. Maka akhirnya bila habis makan, Umar bin Aziz memanggillah khadam-khadamnya untuk menghantar makanan-makanan yang disediakan. Barulah keluar makanan segala bentuk yang mewahnya. Maka Maslamah berkata, "Tuan Amirul Mukminin, saya dah kenyang dah." Maka Umar bin Aziz berkata kepadanya, "Wahai Maslamah, aku dengar engkau ni makan berlebihan sangat, mewah sangat. Kau tahu tak, makanan berlebihan itu menyebabkan kau masuk neraka tau. Sepatutnya apa yang kau makan seperti sekarang pun dah memadai." Jadi tindakan dia adalah untuk mengajar kepada Maslamah ni supaya makanlah apa yang sepatutnya, dan lihatlah keadaan sepatutnya, ambil kira keadaan sepatutnya, janganlah diajar bermewah-mewah, melampau-lampau. Kerana dalam satu hadis Tirmizi, Nabi SAW sabda, "Aqilud dukhul 'ala al-aghniya fa innahu qaminun alla tazaru ni'matallahi azza wa jalla." Kalau kurangkanlah masa frekuensi engkau ni menziarahi orang-orang kaya, kerana bila engkau berada di sisi orang kaya, engkau melihat nikmat yang mereka perolehi, engkau akan merasa kecilnya pemberian Allah kepadamu, lalu engkau akan memperlekehkannya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita sedang membincangkan surah Az-Zumar ini, surah yang Nabi SAW cukup suka untuk membacakannya, kerana dalamnya merupakan hiburan untuk baginda SAW. Dan kita yang nak mengikut Nabi, amalkanlah membaca surah ini. Kalau para sahabat tadi digambarkan macam Musa al-Asy'ari menegur seorang yang tidak mahu makan ayam, dia mengatakan bahawa aku lihat Rasulullah makan ayam, jangan kau lebih pandai daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW itu disifatkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa Nabi Muhammad SAW itu contoh yang terbaik untuk kamu ikuti. Dan kuliah lalu pun saya pernah membincangkan kepada para sahabat, tuan-tuan, para tamu yang dimuliakan Allah sekalian, tentang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik yang sangat kaya itu. Walaupun beliau sangat kaya, tergolong di kalangan orang paling kaya di Madinah, merupakan sahabat Ansar yang paling kaya, tetapi makanannya sederhana. Tiap-tiap kali makan mesti ada labu, kerana beliau melihat Rasulullah SAW sangat menggemari labu sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pada kali ini kita membacalah 4 ayat yang awal daripada surah Az-Zumar. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman dan peluang untuk membaca ayat yang mulia ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Setiap satu huruf itu bagi kamu 10 hasanat, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu pahala itu nilainya macam 10 di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan baca ayat ini kita termasuk dalam perintah hadis itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه Huwallahul wahidul qahhar. Sadaqallahul azim. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha bijaksana. Sungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan bawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripadanya, mereka berkata, kami tidak menyembah melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Sungguh Allah akan beri keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka persisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakan. Maha suci dia. Dialah Allah yang maha perkasa. Tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, jadi di antara sebab nuzul ayat ini dinyatakan oleh para ulama tafsir seperti Al-Imam Suyuti, Al-Imam Al-Wahidi, Al-Imam Qurtubi, demikian juga disebut oleh almarhum Asy-Syaikh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Juwaibir meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, berkata ayat ini turun berkaitan dengan 3 kabilah, Amir, Kinana dan Bani Salimah. Mereka penyembah berhala, mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka juga berkata, kami menyembah berhala-berhala itu supaya dapat mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ayat yang digunakan sini, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Zulfa ni dipanggil zulfa, dalam bahasa Arab dipanggil isim. Uqima maqam al-masdar. Kerana yang sebenarnya kalau kita memahami bahasa Arab, yang Allah maksudkan kat sini, ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi taqriba. Jadi zulfa ni isim yang mengambil tempat masdar. Masdar maksudkan iaitu na'buduhum liqarribuna ila Allahi taqriban. Jadi usaha untuk menyembah berhala ini pada sangkaan golongan kafir musyrik adalah tujuan kerana patung-patung ini yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di hujung surah Al-Hajj, Allah gambarkan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah wa yaslubuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'ufat talib wal matlub. Orang yang kamu sembah ini, benda yang kamu sembah ini tidak mampu buat walaupun seekor lalat. Kalau lalat datang duduk di atas hidungnya mengeluarkan najis pun, berak di atas kepalanya patung ini pun dia tak boleh nak buat apa-apa. Da'ufat talib wal matlub. Alangkah hinanya orang yang berfikir seperti ini, yang minta dan juga yang dipinta. Dua-dua tak boleh nak buat apa-apa. Jadi si kafir, mereka menjadikan alasan menyembah berhala ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita kena ingat, antara sebab orang Arab ini sesat adalah kerana ada seorang di kalangan orang Arab daripada yang bernama Amr bin Luhai. Beliau ni pergi ke berniaga di daerah Syam. Daerah Syam dekat dengan, negara Syam ni dekat dengan tempat Rom, tempat orang Kristian. Orang Kristian meletakkan patung berhala dari dulu lagi. Meletakkan patung berhala, tidak berbaju, tidak berpakaian, menganggap bahawa itu merupakan Jesus, Isa bin Maryam, ibunya sekalipun disembah. Yang mana satu disembah mereka pun tidak pasti. Maka si Amr bin Luhai ini bila pulang ke Al-Khuzai ini, pada suku Khuza'ah, kabilah Khuza'ah, dia balik ke tanah Arab dan dia berkata, kita patut meletakkan datuk nenek moyang kita untuk kita ingatkan cucu-cucu mereka, cucu cicit besok keturunan datang. Inilah rupa datuk nenek moyang soleh itu. Maka dia mula untuk membuat patung. Tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk mengenang jasa datuk nenek moyang. Nanti kalau cucu datang nak kenal datuk nenek moyang, inilah rupanya. Tapi lama kelamaan keturunan yang ada sudah tidak mengerti lagi, maka mereka pun mula menganggap patung ini membawa kebaikan. Patung ini, dan syaitan pada masa itu pula, seperti disebut oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, syaitan masuk pula dalam patung itu untuk menjawab permintaan-permintaan mereka. Boleh bercakap pula patung-patung itu. Syaitan masuk untuk memberitahu mereka tentang apa-apa perkembangan yang akan datang. Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka syaitan boleh naik ke langit dengan kekuatan yang ada padanya untuk mendengar bicara ketetapan Allah kepada malaikat untuk pengagihan tugasan kepada malaikat-malaikat ini, memberi rezeki, menurunkan hujan, menurunkan azab. Jadi syaitan dapat mendengar pada masa itu. Nanti kita akan bincang surah Al-Jin, surah Al-Ahqaf, bagaimana syaitan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada, bahawa syaitan, akhirnya jin tidak lagi dapat mengetahui rahsia di langit selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Jadi golongan Arab Quraisy yang telah disesatkan itu akhirnya menjadikan patung-patung datuk nenek moyang mereka itu sebagai yang untuk diagungkan. Lata, Uzza, Mana, ini adalah patung-patung datuk nenek moyang mereka yang merupakan para salihin yang mereka kenal.
Jadi bila datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, golongan Arab ini dah tak boleh nak berdebat dengan Nabi dengan hujah yang kukuh, yang solid. Maka mereka hanya berkata, kami wahai Muhammad, kami sembah Allah itu. Wahai Muhammad, kami sembah, tapi maklumlah Muhammad, kami ni kekotoran dengan dosa, banyak buat maksiat, tercemar dengan kehidupan, macam-macam perkara fasik kami buat. Jadi kami malu nak jumpa dengan Allah. Dengan sebab itu kami memerlukan pengantara untuk menyampaikan suara kami kepada Allah. Pada masa itu syaitan datang dalam patung berhala itu untuk menjawab apa yang mereka minta. Macamlah golongan Katolik yang boleh duduk padri dalam biara, dalam menunggu, dan kemudian datanglah aduan berbagai bentuk oleh orang-orang pesalah ini. Kononnya seseorang father itu boleh menyampaikan hajat kepada Tuhan. Akhirnya lain yang berlaku hubungan rapat dengan orang perempuan, dengan kanak-kanak pun dikerjakan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Banyak terdedah peristiwa-peristiwa ini seperti berlaku termasuk di negara jiran kita, yang mana salah seorang father itu mengumpulkan wang jutaan dolar sehingga diambil tindakan dan akhirnya dikenakan hukuman. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang Allah turunkan di awal surah Az-Zumar ini memberi satu peringatan penting kepada orang-orang Arab pada masa itu dan kepada kita, bahawa perutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran ni, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kamu kepada Allah secara ikhlas. Khalis ni maknanya ikhlas tuan-tuan, telus, sepenuh hati untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak boleh dicampur adukkan dengan perkara-perkara lain. Kerana berkata Fudail bin Iyad tentang isu riak ni tuan-tuan sekalian, itulah riak lawan kepada ikhlas. Bahawa maksud kepada syiriknya bahawa kamu beribadah untuk manusia, itu namanya syirik. Kalau kamu tinggalkan ibadah kerana manusia, namanya riak. Ikhlas itu adalah kamu diafiatkan oleh Allah dari dua-dua penyakit tadi. Sebagai contohnya, kita lepas sembahyang Zuhur nak sembahyang sunat ba'diyah, ini merupakan satu sunat muakkad. Sembahyang Jumaat contohnya, hari Jumaat sembahyang sunat sebelum Jumaat itu ghairu muakkad. Yang muakkadnya adalah lepas Jumaat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka lepas Jumaat tu bila kita nak buat sembahyang, kita semua orang tak buat. Kita fikir, kan aku buat kan nampak menunjuk. Itu dia sebenarnya riak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu namanya riak. Kita meninggalkan ibadah itu dengan berfikir, kan aku buat, kau kata menunjuk pula. Itu namanya riak. Kalau kita buat untuk manusia, untuk dipanggil orang alim, orang soleh, orang warak, orang ada kelebihan, itu namanya syirik. Itu sebab Nabi SAW mengajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika mimma la a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ada beberapa versi. Aku mohon kepada Allah, wahai Tuhanku, agar dia selamatkan aku dari penyakit syirik, sama ada aku tahu ataupun aku tidak tahu. Jadi ikhlas ni, engkau melakukan ibadah tu tanpa, kalau manusia memuji, menghargai, tidak memberikan apa kesan, mereka mencela engkau pun kau tidak beri apa kesan, sama saja, depan orang, belakang orang, sama saja. Ini namanya ikhlas, tuan-tuan dimuliakan Allah. Sebab diceritakan tentang perilaku orang-orang ikhlas sebelum kita, seperti disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika berlaku pembukaan negara umat Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah, bagaimana ikhlasnya para tentera untuk berjihad bersama-sama dengan ketua mereka, sehingga pengumuman terakhir dibuat bahawa kota ni terlalu teguh, kita tidak mampu untuk menembusinya. Andai kita tak berjaya juga menembusinya dalam tempoh 2-3 hari ni, kita kena ambil keputusan untuk pulang ke negara asal kita, kerana cuaca makin sejuk, tentera makin ramai mati, makanan makin kurang. Tiba-tiba pada malam yang penentuan itu, berjaya dibuka pintu gua yang kebal, pintu kubu yang kebal itu, tuan-tuan. Dan pemimpin Jeneral Tentera Islam gembira, bukan kepala sujud syukur, dibuat pengumuman, dan jatuhlah qal'ah ataupun kubu kuat musuh itu ke tangan umat Islam. Maka menjelang malam, Jeneral itu membuat pengumuman, siapakah di kalangan tentera yang telah berjaya membuka pintu ini, tolong beritahu kepadaku. Tidak ada seorang pun yang tampil. Pemimpin ini menyedari bahawa dia bercakap dengan tentera-tentera yang sangat ikhlas. Fursanul nahar wal hubanul lail. Tentera-tentera Islam ni malam mereka seperti rahib, siang mereka memang pejuang. Siang mereka memang berjuang habis-habisan.
Digambarkan tentang kekuatan tentera Turki Osmania, tuan-tuan, ketika mereka berperang, malam jadi macam siang, siang jadi macam malam. Kenapa ya? Malam menjadi seperti siang kerana percikan meriam api yang keluar itu jadi macam siang, terang benderang. Sungguh-sungguh mereka menegakkan agama Allah Taala, melawan musuh. Waktu siang pula menjadi gelap kerana larian kuda yang mereka naiki menyebabkan debu-debu berterbangan. Jadi gelap ufuk. Ini keikhlasan tentera sebelum kita, tuan-tuan dimulakan saya. Maka raja pun buat pengumuman, pemimpin buat pengumuman, tolonglah tampil ke hadapan untuk aku kenali siapakah yang punya jasa membuka pintu kota yang kuat ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau gitu malam nanti ketika tahajud, aku tahu kamu merupakan ahli tahajud, datanglah untuk bertemu dengan aku mengharap sangat dapat bertemu dengannya, mengenalinya. Maka pada waktu yang ditunggu-tunggu itu, ketika Amir tentera jeneral ini pun sedang semayang, tuan-tuan, malam tiba-tiba dia mendengar salam di luar kemahnya. Tampillah seorang tentera dalam kegelapan malam, pakaiannya lengkap, mukanya bertutup, wajahnya tidak kelihatan, bagi salam kepada Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang untuk memenuhi permintaan Amir di siang hari tadi. Iaitulah tuan ingin mengetahui siapa yang buka pintu kota ini, kan? Maka saya nak kemukakan 3 syarat untuk memberikan jawapan. Syarat pertama, tuan terima tak 3 syarat ni? Baik, aku dengar syarat-syaratnya. Syarat pertama, tuanku dilarang untuk bertanya siapa namanya. Yang kedua, tuanku dilarang untuk melihat siapa wajahnya, bagaimanakah rupanya. Yang ketiga, tuan dilarang untuk memberi sebarang anugerah kepadanya ataupun keluarganya kalau dia mati nanti. Tak boleh, kerana buat baik ni memang terbuka selalu, tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan, tilka ajil busyral mu'min. Kebaikan-kebaikan yang seseorang itu buat, dia terlalu harum untuk disembunyikan. Orang pasti tahu juga akhirnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Walau disembunyi macam mana sekarang orang tahu. Kalau orang tahu dalam keadaan kita berusaha untuk menyembunyikan kebaikan yang kita buat itu, Nabi menyatakan tilka ajil busyral mu'min, itu menandakan amalannya diterima oleh Allah. Maka Allah menampakkan kegembiraan untuknya sejak di dunia lagi, bahawa di akhirat besok dia akan dapat kegembiraan yang baru, yang lebih berganda-ganda. Maka Amir ataupun pemimpin ini pun terkejut dengar permintaan daripada tenteranya itu. Nama tak dikenal, wajah tak ditengok. Kalau berita itu bocor juga, nanti kawan-kawannya beritahu kelak, tak boleh beri sebarang anugerah kepada keluarganya ataupun kepadanya bila pulang ke negara asal. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itulah permintaanmu, wahai tentera, aku tidak ada peluang untuk menepis, maka aku terimalah. Maka tentera yang tidak kelihatan wajahnya itu, tuan-tuan, dalam kegelapan malam itu berkata, wahai Amir, akulah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun beransur pergi. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini keikhlasan orang sebelum kita, tuan-tuan, dimuliakan sekalian. Kita baca kisah para sahabat, seperti contohnya Abu Musa Asy'ari yang saya gambarkan tadi, terlibat dalam satu peperangan bersama Rasulullah SAW. Dalam peperangan untuk pergi perjalanan yang jauh itu, sama ada Tabuk ataupun Zatul Riqa', dalam riwayat yang lain disebut oleh Abu Bakar Jazai dalam kitab Sirah Nabawiyah Al-Habib, bahawa ketika mereka pergi itu cuaca panas yang amat sangat. Mereka terpaksa membalut kaki mereka dengan kain yang ada, baju anak-anak yang sudah tak digunakan sebagai contohnya, kain, baju, pakai, balut untuk jadi stokin kerana terlalu panas. Kuda, unta yang ada untuk ditunggangi, mereka share, 4 orang share satu kuda, 5 orang share satu unta, bergila-gila naik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia pun menceritakan kedahsyatan perjalanan untuk pergi terlibat dalam bersama tentera Islam itu. Tiba-tiba hadis terhenti kat situ. Abu Sa'id Syari mengatakan, astagfirullah, stop, tak mau sambung lagi. Lalu para pensyarah mensyarahkan hadis itu berkata, kenapa dia berhenti kat sini ya? Kerana para sahabat ni terlalu bersih hatinya, mereka takut mengungkit, menceritakan apa-apa yang dialami itu nanti akan gugur di sisi Allah, tidak ada nilai lagi. Kerana sudah disebut-sebut pada orang seolah nak claim pahalanya kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah, la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi inilah kesungguhan orang sebelum kita untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan yang amat luar biasa. Jadi bila Allah mulakan ayat ini, kita akan lihat nanti di hujung lagi Allah mengingatkan tentang sifat orang beriman ni, dan dia merupakan satu amaran kepada orang-orang kafir bahawa adakah Tuhan selain Allah untuk kamu sembah? Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah?
wa laqad uhiya ilayya wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah sebut di hujung tuan-tuan untuk penekanan lagi sekali kepada orang beriman ni supaya mengikhlaskan diri mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi yang mempunyai iman yang terbaik, sentiasa meningkat keimanan seorang Nabi, baginda maksum pun memerlukan ayat ini untuk dibacakan bagi generate iman, tuan-tuan. Kalau kita menceritakan setiap hari macam mana nak generate income dah kurang pada hari ini, bisnes jatuh 70%, tapi orang beriman berfikir macam mana nak generate iman supaya iman itu tidak mati, iman itu tidak layu. Kerana iman ni, tuan-tuan, dia boleh hilang. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah bersabda, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabu syaribul khamr hina yashrab wa huwa mu'min, wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang itu melainkan waktu dia mencuri, iman sudah keluar darinya. Tidak akan minum arak melainkan waktu minum arak itu iman telah keluar daripada dirinya. Tidak berzina seorang itu melainkan waktu dia berzina, iman telah keluar daripada dirinya. Kata guru kami Syekh almarhum Dr. Muhammad Uqlah, Syekh Muhammad Uqlah, berkata ketika menceritakan perkara ini dalam Qadaya Iman, dalam buku beliau bertajuk Iman, Allah menggambarkan ini 3 dosa besar. Selain daripada itu pun boleh menyebabkan iman keluar. Berjudi, bercakap bohong, syahadatuz zur, persaksian palsu. Ini semua, kata Syekh Muhammad Uqlah, adalah sebab-sebab untuk keluar iman juga. Kerana yang Nabi tamsilkan, umpamakan kat situ 3 dosa di samping dosa-dosa lain yang juga tergolong dalam dosa-dosa besar. Jadi inilah dia peringatan daripada Allah SWT di pembukaan surah Az-Zumar. Dan bila kita belajar tafsir, kita akan dapati ayat-ayat awal ini merupakan mukadimah yang penting. Kalau kita dapat memahami, dapat hadam ayat-ayat awal daripada satu surah, InsyaAllah kita akan faham bagaimana dengan skip perjalanan surah itu. Apa lagi yang Allah akan bawa dalam surah tersebut, kerana ia satu mukadimah. Dan di hujung nanti kita akan lihat di bahagian khitamnya sama dengan matla'nya. Awal dengan akhir dia akan merumus, berkumpul, bermuara di satu tempat, yang mana surah ini adalah penekanan kepada aspek akidah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, seterusnya kita diingatkan oleh Allah dalam ayat ini bahawa orang-orang kafir itu mengatakan penyembahan kepada Allah itu mereka lakukan, dalam masa sama mereka melakukan syirik. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, disuruh untuk mengambil berat bab akidah ni. Kerana bila menanam pokok akidah dalam perjuangan Nabi SAW, kita dapat lihat tempohnya lebih panjang daripada tempoh Madinah. Tempoh Makkiyah lebih panjang daripada tempoh Madinah. Kata para ulama membahaskan aspek ini kerana Makkah adalah period untuk menekankan, menyuburkan, memperkuatkan tunjang kepada keimanan kepada Allah, iaitu akidah. Maka itu sebabnya bahasan ayat-ayat daripada surah Makkiyah ini penekanannya lebih kepada aspek menguatkan iman dalam diri. Dalam hidup kita pada ini, tuan-tuan, semua orang suka bercerita tentang pendapatan. Berapa pendapatan kau, apa baju kau pakai, apa brand kau pakai, apa kereta kau pakai, berapa banyak kau melancong luar negara. Maka ini yang diviralkan. Kurang untuk seseorang itu memviralkan aspek-aspek akidah. Dan kalau kita sebut bab akidah ini, nanti orang berkata bukan urusan aku. Ini masalah orang Islam, tuan-tuan ni boleh kasihan. Sebagai contohnya, kalau kita lihat ada orang berpelesiran lelaki perempuan, maka kita pun buat pengaduan. Ketua kampung kata, bukan, ni bukan urusan aku, ini aku daerah sini, ini daerah lain. Nanti kita jumpa situ, bukan, ni bukan kerja aku, ini kerja majlis bandaran. Dia pun tak, kami hanya bertindak pada benda civil saja. Benda-benda bersifat agama ni kena rujuk kepada orang agama. Orang agama pula minta maaf, ini yang cuti. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Bab akidah ni kita lihat ramai orang menganggap remeh, memandang sepi pada aspek-aspek seperti ini, tuan-tuan ni boleh kasihan. Saya ingat satu kisah zaman Islam Osmaniyah Turkiyah dahulu, ada seorang ulama yang terkemuka bernama Syekh Muhammad Hasan Khan At-Tabrizi. Beliau ni adalah dipanggil sebagai ulama paling hebat dalam negara Islam, Qadhi Qudha, Syekhul Islam, dipanggil pangkat yang paling tinggi, seorang mufti dalam zaman kerajaan Islam Osmaniyah dipanggil Syekhul Islam, tuan-tuan. Maka Sultan yang memimpin pada waktu itu mendapati tenteranya kalah di banyak battle, banyak pertempuran kalah.
Maka Sultan ni pun menghantar satu surat kepada Syekhul Islam Syekh Hasan Khan Tabrizi untuk bertanya, Tuan, kenapa negara kita asyik kalah saja dalam pertempuran akhir-akhir ini? Maka jawapan orang alim ini, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Raja menjadi marah. Raja panggil ulama datang ke istana dan berkata kepadanya, mengapa kau jawab begini? Kau orang alim, kau pakar rujuk, kau jawab macam ni. Akhirnya Syekh Hasan Khan Tabrizi berkata, tuanku, sebenarnya maksud saya ni kerana semua orang Islam menganggap bukan urusan dia. Kata, bukan urusan dia, orang lain. Kalau semua orang berkata demikian, bila akan selesai, tuan-tuan? Sekarang Allah jadikan ujian dalam kehidupan kita ni adalah isu COVID. Satu penyakit yang Allah jadikan sebagai ujian untuk kita semua. Fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Allah nyatakan surah Rum bahawa berlaku kerosakan di muka bumi ini kerana kejahatan tangan-tangan manusia, untuk Allah rasakan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un. Maka kita patut mengambil pengajaran daripada apa berlaku ni untuk membangunkan diri kita balik semula. Bangunkan diri sudut akidah, tuan-tuan. Kuatkan akidah balik semula. So ibadah kita tambah nilai ibadah kita. Kemudian hubungan sesama orang Islam, hendaklah kita elakkan memfitnah dalam suasana pada hari ini. Banyakkan jadi orang membaca, bina dalam diri kita satu hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang-peluang. Kalau nanti kita bebas daripada COVID-19 ni, mudah-mudahan dengan pengalaman kita di rumah, kita dah boleh masak makanan yang elok untuk orang Islam. Mungkin boleh tanam sayur, banyak orang sebarkan tentang tanam sayur, boleh bela ayam. Ni kita tak habis-habis menceritakan bahawa memasukkan dalam WhatsApp group kita tentang ayam yang tidak disembelih, tapi tak ada seorang pun di kalangan orang Islam berfikir untuk membangunkan industri ternak contohnya. Sedangkan Nabi-Nabi yang diutuskan Allah, semua mereka merupakan gembala. Dan Nabi-Nabi banyak diutuskan sebagai gembala, sampai Nabi menyatakan ju'ilati syafaqatu wa rahmatu fi ra'il ghanam wa ju'ilatil ghizatu wa shiddatu fi ra'il ibil. Dijadikan sifat penyayang pada orang menjaga kambing, dijadikan sifat ganas bengis pada penjaga unta. Jaga kambing, ini peluang untuk orang Islam, bagi makan kepada orang Islam. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah sifat yang kita kena belajar dalam diri kita, membangunkan rasa bersyukur, rasa perhambaan, perhubungan sama orang Islam untuk kita pertingkatkan nilai yang seperti ini. Dan asasnya mestilah akidah yang benar kepada Allah SWT, kerana tanpa akidah yang benar ni tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir renungan kita pada malam ini, Allah telah mengingatkan, lau aradallahu wa yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar. Orang musyrik mengatakan bahawa Allah SWT ini mempunyai anak untuk membantunya. Kita dalam hidup berkahwin, dapat anak, bangga dapat anak, kerana dengan anak ni akan meneruskan legasi kita. Mungkin saya seorang doktor, anak saya pun nak jadi doktor gigi juga, contoh. Saya seorang kontraktor, nak didik anak saya juga jadi orang pandai berkira macam saya, supaya besok boleh meneruskan bisnes, over bisnes. Ini kebanyakan orang fikir begitu. Maka si kafir pun menyangkakan Allah Ta'ala dalam pentadbirannya perlu kepada pembantu. Maka mereka mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Semalam kita dah bincangkan bab ini. Padahal orang-orang Arab kebanyakannya, bahkan orang-orang kita pun kebanyakannya suka anak lelaki. Kan itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dzukur. Allah beri kepada siapa dikehendakinya perempuan, Allah beri kepada siapa dikehendaki lelaki. Allah dahulukan perempuan. Kerana ramai orang menyukai anak lelaki lebih sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si kafir musyrik menganggap bahawa mereka benci pada anak perempuan, tapi bila tiba kepada Allah, mereka mengatakan malaikat-malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah jawab, subhanah wallahul wahidul qahhar. Allah Taala satu-satunya memimpin, Dia maha perkasa dalam segala ketetapannya, dalam segala keputusannya, dalam segala tindakannya. Jadi tuan-tuan, setakat ini boleh kita renungi pada malam ni. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri pada kita kekuatan untuk ikut sunnah Nabi SAW. Salah satu daripadanya rajin membaca Al-Quran, dan berilah penumpuan pada surah-surah yang Nabi bagi penumpuan seperti Az-Zumar ini, kerana dalamnya merupakan satu tagihan, satu pemurnian hubungan kita dengan Allah SWT. Dan kita nampaklah destinasi akhirat yang kita pergi. Tak adalah kita berkira-kira sangat bab dunia ini, seolah-olah tidak ada akhirat. Seperti si kafir yang kehidupan mereka hanyalah untuk dunia semata-mata, tiada bahagian untuk mereka di akhirat. Si kafir akan buat apa sahaja untuk dapat dunia ni, kerana baginya itulah segala-gala. Zalika ma balawuhum minal ilm. Tapi kita orang beriman tak dapat di sini, kita ada bahagian di akhirat.
satu hadis yang dikemukakan tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Ada seorang yang layak masuk neraka di akhirat. Tiba-tiba Allah SWT pun menyuruh malaikat untuk menyemak lagi apakah ada kebaikan yang dia buat. Akhirnya malaikat datang mengadu pada Tuhan. Wahai Tuhan, ya Allah, si fulan ini ketika di dunia dahulu dia merupakan seorang businessman, macam itulah maksud dia pemudahkan, disimplify. Dia ada orang hutang dengan dia, lalu dia suruh pekerja dia balik hutang, mungkin rumah sewa ke, mungkin kredit ke. Maka pekerja dia pergi nak collect hutang. Tiba-tiba orang yang patut bayar hutang tu berkata kepadanya, Tuan, minta maaf Tuan, cakap pada Tuan kamu, bos kamu, memang saya tak ada duit nak bayar, tangguhkan sikit. Maka pekerja itu pulang beritahu kepada bosnya, orang itulah, Tuan, orang tu tak boleh nak bayar, dia kata tangguhkanlah dulu sebab moga-moga Allah tangguhkan untuk Tuan. Dia jawab itu. Begitu dia kata, ya begitu dia kata. Tak apalah kalau gitu kita tangguhkanlah, moga besok ke akhiran Allah kasihan kat kita. Maka dia masuk syurga dengan sebab kata-katanya tuan-tuan. Ya, kerana kata-katanya sangka baiknya kepada Allah SWT. Maka inilah dia, kita dalam kehidupan yang kita baca ayat ni, subur dalam kita keimanan ada akhirat. Kat dunia ni lebih kurang tak apa, tapi bab akhirat jangan lebih kurang. Kalau bab dunia ni kita lebih kurang, nanti Allah SWT pun akan lebih kurang dengan kita. Seorang yang saleh meninggal dunia, anak murid bertemu dengannya berkata, Tuan Guru, apa yang Allah buat pada Tuan? Allah berkata kepada wahai fulan, apa yang lepas-lepas, madha, apa yang lepas-lepas. Kenapa? Kerana orang alim ini dalam dunia dahulu selalu berkata kepada orang, tak apalah, yang lepas-lepas lah, yang lepas halal lah. Ya, saya dah cerita pada tuan-tuan tentang Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang telah pun menghalalkan orang berhutang dengannya lebih daripada 40,000 dinar kan tuan-tuan. Macam kita lebih 4 juta tuan-tuan ini boleh maksudkan. Ini adalah orang yang Allah beri kepadanya kemanisan iman, meyakini adanya akhirat. Dunia bagi mereka kalau tak dapat tak mengapa, kerana ada bahagian untuk mereka di akhirat insya-Allah. Jadi setakat ni saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Dan semalam ada hajat daripada seorang muslimah bertanya bagaimanakah nak mendoakan untuk si anak yang degil, kalau tak silap saya, anak yang tak dengar cakap dan sebagainya, mungkin autism dan sebagainya. Tuan-tuan, saya baca dalam tafsir para ulama dan saya menemui satu karya menarik, termasuk dalam Azkar pun ada, iaitulah para sahabat ni mengumpulkan riwayat mengatakan bahawa mereka membaca ayat ke-83 surah Ali Imran pada kenderaan yang ada masalah. Umpamanya kalau mereka naik kuda, naik unta, pada masa itu dia apa istilahnya, dia memberontak, tak mau jalan, maka dia akan pergi ke telinga binatang itu dan mengucapkan, afaghaira dinillahi yabghun walahu aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maksudnya tuan-tuan, apakah selain daripada Islam mereka tunduk, sedangkan kepada Allah telah tunduk langit dan bumi, sama ada suka ataupun tak suka, dan kepadanya akan dikembalikan. Afaghaira dinillahi yabghun walahu aslama fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Bahawa tuan-tuan di Malaysia, dalam setengah pendapat orang saleh mengatakan, pegang kepala anak itu, pegang kepala anak itu dan bacakan kepadanya, afaghaira dinillahi yabghun walahu aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ayat 83 surah Ali Imran. Nanti boleh rujuk dalam Quran Jadi samping yang telah saya ijazah kepada tuan-tuan sebelum ni, bacalah surah Alam Nashrah awal hingga akhir. Kalau dapat lepas tahajud itu, tuliskan pada dulang yang bersih dengan menggunakan tinta daripada bahan-bahan yang boleh diminum, macam jus dan air-air yang pekat yang kita biasa bancuh untuk jadi minuman. Dan doalah kepada Allah, tulis surah Al-Nashrah daripada awal hingga akhir. Nanti jiruslah dengan air yang bersih, kumpulkan air itu, bagilah anak-anak ni minum atau campur dalam minuman dia, sejukkan ke dan sebagainya. Ini amalan para salihin tuan-tuan. Dan ada yang menegur saya dengan doa yang dikemukakan semalam berkenaan dengan kisah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, iaitu cucu Nabi SAW. Untuk pengetahuan, ini merupakan hadis yang dikemukakan oleh Ibn Asakir dan sebagainya ada dalam Tirmizi. Rumusan daripada kata-kata para ulama dalam bab berdoa, tidak salah kita ambil hadis dhaif. Bahkan doa yang tuan-tuan ungkapkan selalu, Allahumma
barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini pun hadis dhaif, ada setengah mengatakan hadis mungkar tuan-tuan. Tapi ia doa. Jadi para ulama mengatakan dalam bab-bab doa dan bab amalan tasahalna wa ma fil ahkam syaddadna. Kalau buat hukum hakam kita tasydid, kita tegas. Tapi kalau dalam bab doa, ia satu kebaikan. Dan ada sebahagian mengatakan, ada soalan mengatakan bahawa ia datang daripada rujukan Syiah. Itu tidak benar. Orang Syiah memang apa-apa yang berkaitan dengan Sayyidina Hasan dan keluarga Ali, mereka akan bagi perhatian, walaupun benda itu ada dalam rujukan Ahlus Sunnah. Jadi saya harap dengan penjelasan ni tidak timbul apa-apa muskilah nak mengamalkan doa. Juga kalau kita lihat azan telinga kanan, qamat telinga kiri, ini hadis dhaif tuan-tuan. Pada baby yang baru lahir, ini hadis dhaif. Apa lagi hadis dhaif yang kita amalkan? Doa untuk anak yang lahirkan. Burikalaka fil mahub wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddahu. Ini adalah hadis dhaif. Tapi ia menjadi amalan kerana ia merupakan doa. Maka tidak salah untuk diamalkan. Dan tambahan pula dalam doa itu merujuk kepada perhubungan yang rapat, yang subur, yang kuat dengan Allah SWT. Ini metodologi sebahagian daripada para ulama hadis, tanpa menafikan di kalangan mazhab yang lain, mazhab hadis yang lain menolak perkara seperti ini. Tapi bagi kita merujuk kepada pandangan Imam Nawawi dalam Majmu', ia satu kebenaran. Ia satu benda yang dibenarkan. Jadi saya harap soalan yang dikemukakan itu dapat penjelasannya sekarang. Kalau ada apa soalan, saya boleh bantu untuk jawab. Untuk tuan-tuan, terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan pada malam ni seperti biasa. Dan kami mengharapkan kalau tuan-tuan dapat follow Facebook Zazan Travel, Instagram Umrah Zahzan dan juga destinasi dunia. Kami akan updatekan perjalanan-perjalanan yang kita akan lalui selepas musim yang mencabar ini, insya-Allah. Dan bagi tuan-tuan yang minati untuk dapatkan kurma ajwa, tuan-tuan boleh berhubung dengan Zahzan Travel. Ustaz Faiz ada, Ubay ada, minta mereka untuk dapatkan, boleh order dengan mereka. InsyaAllah kami boleh bekalkan kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian untuk Ramadan kita yang akan datang ini. Baik. Mana yang baik? Khatam baca Quran 30 juzuk atau mengaji sambil baca tafsir tapi tidak khatam 30 juzuk untuk semasa Ramadan. Amalan para salafus salih dalam bulan Ramadan adalah khatam Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi mereka menganggap berpandu kepada ayat ini, bulan Ramadan bulan mengkhatam Quran, bulan memenuhi baca Quran. Tadabbur sangat dituntut, tapi kita boleh kemudiankan pada bulan yang berikutnya. Jadi bulan Ramadan usahalah untuk khatam Quran. Itu dia. Kata Abu, mana tadi soalan ni? Azan pada anak buah lahir hadis dhaif. Baik untuk diamalkan. Ustaz boleh tak upload di YouTube kisah-kisah Nabi para sahabat selama Umrah Zahzan? Saya dah tengok semua, tak puas lah. Baik, insyaAllah nanti saya minta Ubay untuk bantu uploadkan ya. Ustaz Faiz. Kitab Abwabul Faraj, bukan Abwabul Faraj pintu-pintu keluar daripada kesulitan, maksudnya begitu Ada tak terjemahan dalam bahasa dijual atau begitu? Tak ada. Muhammad Nasrul Ami kami belum terjemah lagi. Ia masih dalam versi bahasa Arab. Salam Ustaz, di mana boleh baca tentang sirah yang Ustaz ceritakan dalam ceramah tadi? Sirah ni kebanyakannya saya baca daripada buku-buku bahasa Arab seperti Bidayah wa Nihayah, seperti Siyar Alamin Nubala, Hilyatil Awliya. Saya membaca dalam buku-buku Arab. Nanti kalau ada yang terjemahkan dalam bahasa English ataupun Malay, saya akan beritahu tuan-tuan insyaAllah. Doa Nabi SAW dalam salat sunat tahajud semalam Pak Salin. Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd mil'as samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi fihinna wa man fihinna. Doa tu InsyaAllah nanti saya akan uploadkan. Bagi tuan-tuan yang telah memiliki kitab ini pun bagus. Di sini ada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti, ringkasan kepada Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Kitab ni tuan-tuan dapatkan kat kedai ke, boleh order dekat website Telaga Biru ke. Azkarul Azkar. Di sini ada bahagian salat tahajud. Saya tunjuk kepada tuan-tuan doa-doa yang ada pada waktu salat tahajud.
yang sangat digalakkan untuk kita amalkan ketika bangun tahajud, ya. Jadi ini antara doa-doa yang Nabi SAW amalkan. Salat witir, salat subuh, salat pagi Jumaat. Mana pula ni? Bacaan dalam salat witir. Di sini pada muka surat 49. Ni doa-doa yang patut kita amalkan ketika bangun malam, ada di sini bahagian-bahagiannya. Jadi ada banyak doa salat witir, doa salat tahajud ada dalam buku ni, boleh kita amalkan. Nanti saya masukkan, insya-Allah saya akan uploadkan. Boleh tak kita jadikan doa Nabi Yunus sebagai wirid lepas sembahyang fardu? Boleh. Tapi ia lebih khusus untuk kurbah. Kurbah ni berarti apa-apa musibah yang berlaku, kita doa pada Allah dengan doa tersebut, ya. Jangan lupa jejak Rasul esok. Ustaz, siapa sahabat yang masuk meninggal dunia penyuruh rumah beliau ada 80,000 dirham? Meninggal dunia penyuruh rumah beliau ada 80,000 dirham. Saya tak pasti siapa dia. Wallahualam. Nanti saya cuba dapatkan maklumat, Ada beza tak baca Quran guna mobile apps dengan mushaf? Tak ada beza, sama saja. Setiap huruf yang kita baca baginya 10 hasanat, kebaikan, Semua hadis dhaif boleh beramal atau ambil fadilat sahaja, atau ada peringkat dhaif? Asif, ya Ustaz. Kalau sebut dalam syarat-syarat dikemukakan Imam Nawawi sebagai contohnya, hadis dhaif boleh diamalkan. Nombor satu, dengan syarat dia tidak terlalu dhaif. Yang kedua, dalam bab amalan. Yang ketiga, kita mengamalkannya tanpa berniat ia dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada peringkat-peringkat juga. Kalau yang terlalu dhaif, tidaklah, dan dia khusus untuk amalan dan perkara-perkara fadail amal, perkara-perkara bersifat fadilat sahaja. Dia bukan dalam bab hukum yang mana wajib kita pegang kepada dalil yang sahih. Sewaktu PKP ni, jika ada azan di rumah lewat dari waktunya, boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh azan walaupun dah lambat daripada waktunya, kerana kita dapat lihat dalam kitab-kitab fiqih, contohnya Umdatus Salik, bahawa azan ni tetap dituntut walaupun dah terlambat daripada waktunya. Azan, iqamah, tetap sunat dilakukan. Baik, daripada ceramah malam ni saya dapat satu pengajaran bahawa kata-kata kita semua nilai oleh Allah, dan seakan doa beri kesan kepada kita. Ya, betul, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan doakan keburukan untuk diri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu atau benda kamu, kerana mungkin waktu kamu berdoa itu, mengatakan satu perkara itu, ia menerima kemakbulan daripada Allah, maka ia akan lagi mudarat. Dalam hadis yang lain Tabarani yang bersabda, utlubul khaira dahrakum kullahu fa inna lillahi nafahat yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa wasallallahu an yu'ammina rawatikum wa yastur auratikum. Sesungguhnya Allah ni memiliki tiupan-tiupan rahmat pada waktu-waktu tertentu, maka carilah ia. Mungkin seseorang itu kerana dapat tiupan rahmat Allah itu, dia mendapat kebaikan tidak berakhir dalam hidupnya, kebaikan berterusan dalam hidupnya. Maka hendaklah kita meyakini cakap yang baik-baik. Bulan Ramadan nanti ada kuliah pada pukul 10 malam ke Ustaz? Bulan Ramadan kita habis tarawih pukul apa? Lebih kurang 10.30. Nanti saya beritahu makluman pukul apa saya akan kuliah pada setiap malam Ramadan, insyaAllah. Ustaz, perlukah kita tahu orang yang hutang, kita halalkan hutang mereka? Perlu kita beritahu ke? Jawapannya bergantunglah pada keadaan. Kalau memberitahu itu memberi kegembiraan padanya, kerana dalam hadis mengatakan bahawa antara perkara yang menambah iman, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang beriman, memasukkan rasa kegembiraan dalam hati-hati mereka, macam sifat tunjukkan oleh Qais bin Ubadah yang kita pelajari beberapa minggu lepas. Tapi dalam keadaan lain, mungkin dengan menangguhkan hutang lebih baik, supaya kita tidak menjadikan seseorang itu meremeh-temehkan hak orang lain. Ini bergantung pada individu.
Kalau itu benar-benar susah dan berusaha untuk bayar hutang, tak mampu, kita halalkan, baik untuknya. Ada orang yang dia memang jenis lekit dan liat dan suka berhutang dan tidak mau bayar. Maka orang seperti ini kena jadikan pengajaran dalam hidupnya supaya jangan mengambil mudah pada hak orang lain. Kalau hak kita tak mengapa, mungkin kita nak halalkan. Tapi kalau itu berlaku kepada orang lain, nampaklah menduka citakan. Jadi perlu melihat kepada individu. Di kulli maqamin maqal. Dalam fiqh mengatakan bagi setiap keadaan itu ada peruntukan yang terbaik untuk kita rujuk. Al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman itu orang bijak. Dia tahu meletakkan mana yang patut dilakukan. Apa hukum mengira tarikh lahir? Mengira tarikh lahir maksudnya meramal masa depan. Ini haram hukumnya. Tapi kalau kita mengkaji di atas dasar untuk memperbaiki diri, memuhasabah diri, itu bagus. Tapi kalau ketetapan-ketetapan seperti yang dipakai orang tentang bintang, meramal, Nostradamus, itu semua adalah haram. Itu syirik kepada Allah SWT. Dalam hadis mengatakan perkara demikian menyebabkan gugurnya amalan-amalan kita kerana mempercayai benda-benda yang tidak ada dalam Islam. Kalau kita buat dosa dengan Allah, kena bertaubat istighfar. Kalau kita buat salah manusia, minta maaf mereka. Bagaimana kalau kita buat salah pada Rasulullah, sengaja atau tidak sengaja? Macam mana minta maaf? Kesalahan kepada Rasulullah ni maksudnya macam mana? Mengumpat Rasulullah, na'udzubillah. Bagi orang yang telah meninggal dunia, kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Taubat kepada Allah dan berusahalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan itu dengan memperjuangkan sunnah. Kalau kita lihat seorang bernama Dr. Khalid Muhammad Khalid, beliau ni seorang profesor, seorang hebat di Mesir, sastrawan yang hebat, menulis cerita-cerita cemuhan terhadap Nabi dan para sahabat. Tapi di akhir umurnya dia bertaubat kepada Allah dan dia bertukar menjadi orang baik. Dia menulis pula buku-buku yang menceritakan kelebihan Nabi dan para sahabat. Rijal Haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia buat buku. Maka kalau kita membuat kesilapan kepada orang yang telah wafat, termasuk Rasulullah SAW, adalah kita bertanggungjawab untuk memperbaiki, membetulkan dan membuat penjelasan dalam bentuk-bentuk yang kita telah lakukan kesalahan itu, diperbaiki, dibetulkan. Taubat jangan tinggalkan. Boleh tak semayang sunat witir hanya satu rakaat satu malam tanpa berniat untuk menambah jadi 3? Harus, hukumnya harus. Minimum witir satu rakaat, maksimumnya berapa pun tak mengapa sampai ke 13. Salat witir boleh ke kita buat 3 rakaat dengan sekali salam? Boleh, hukumnya boleh. Ada ke Telaga Biru buat buku-buku cerita dikongsikan, menarik juga? Ada. Ya, ada. Muhammad Azrul, kami di Telaga Biru alhamdulillah banyak menerbitkan buku-buku untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, buku sirah Nabi dan sebagainya. Buku-buku para sahabat boleh lihat di website Telaga Biru. Buku-buku tersebut boleh kita lihat dalam website Telaga Biru, bedtime stories Islamik dan sebagainya. Doa salat tahajud yang ada dalam hadis, nanti saya masukkan Cik Hafiz. Saya masukkan. Kitab Syiar Alamin Nubala ada buat terjemahan tak Ustaz? Masya Allah, Syiar Alamin Nubala ni besar kitab ini, 30 jilid. Dia sebesar macam ni, sebesar satu jilid, sebesar macam ni, mungkin 2/3 daripada sini. Ni kitab Kasyaf, ni tafsir Al-Imam Az-Zamakhsyari, Kasyaf. Dia mungkin saiz 2/3 daripada kitab ini, tebal macam ni. Dia ada 30 jilid. Allahu Akbar. Kalau dapat terjemah tu memang dahsyat lah. Belum ada orang terjemah lagi. Di mana boleh dapat buku apa tu? Buku ni Tafsir Munir. Tafsir Munir ni boleh lihat di bahagian atas wall page saya ada. Di page saya di bahagian atas ada, untuk mencari buku ni di mana. Ada 15 jilid. Ya, baik. Doa salat tahajud. Nanti saya berikan, banyak yang minta tahajud, masya-Allah. Semua ahli tahajud ni doakan saya dalam tahajud, tuan-tuan. Allahu Akbar, banyak yang bangun tahajud lah. Mana lebih afdal, teruskan mendengar majlis ilmu secara online atau berhenti dulu mengerjakan salat Isyak? Salat awal waktu lebih utama. Salatlah awal waktu. Usaha untuk salat waktu. Kerana apa ilmu yang saya sampaikan ni adalah ilmu komplimen, bukan ilmu teras.
Kalau ilmu teras yang kita wajib tahu, maka kita kena dahulukan ilmu tu. Tapi kalau kita menambah apa yang ada, sembahyanglah lebih awal, sembahyang pada awal waktunya. Promosi kitab ni sampai bila Ustaz? Sampai Ramadan. Kita berharap sebelum Lailatul Qadar, sebelum 27, kita dapat hantar bantuan kepada penduduk di Syria dengan hasil pembelian tuan-tuan beli kitab Tafsir Munir ni, yang warna merah ni. Bagaimana aktiviti tadarus membaca Quran dengan cara yang betul? Contoh pembahagian juzuk. Baik, tapi yang utamanya kita sendiri yang khatam. Kalau tadarus itu tujuan untuk membetulkan bacaan, memesrakan hubungan, itu sangat baik. Tapi dalam suasana sekarang dengan PKP-nya, kemungkinan kita sembahyang tarawih di rumah, maka setiap orang berusaha untuk mengkhatam Quran. Kalau kita nak ajak anak-anak dan isteri membaca Al-Quran, bagus juga. Ketika mereka membaca tu, kita dengar dan tunjuk. Jangan ketika mereka baca tu, kita main handphone. Tak dapat pahala mutaba'ah, tak dapat pahala untuk mendengar bacaan dan mengkhatam Quran bersama. Apa maksud sadaqal mufaridun? Bukan sadaqal mufaridun, sabaqa al-mufaridun. Sabaqa, bukan sadaqah ya. Sabaqal mufaridun, mendahului orang yang banyak amal salihnya. Mufarid maknanya orang yang banyak amal salih. Hadis mengatakan demikian. Mendahului orang yang banyak amalnya, banyak zikirnya, banyak sembahyangnya, mereka dipanggil mufaridun. Perkataan farada yufaridu. Saya dapat nama tahajud tapi tak hafal lagi. Doakan saya mudah untuk hafal, insya-Allah. Sangat dia. Apa nama buku tu Ustaz? Buku mana tu? Ni buku ni, Tafsir Munir. Atau buku ni tadi yang saya cadangkan, Azkarul Azkar, yang mengandungi doa-doa tahajud dan sebagainya, doa untuk anak yang ada masalah dan sebagainya, ada kat sini. Kitab Imam Suyuti, ringkasan kepada Al-Azkar oleh Imam Nawawi sebelumnya. Buku kalau Ustaz kisah-kisah yang ceritakan, Masya Allah, mudah-mudahan saya dapat buat ni. Terima kasih, motivasi untuk saya. Dianjurkan lawan azan kan Ustaz, bagaimana cara azan terbaik? Adakah dibaca juga salu fi buyutikum? Tak. Salu fi buyutikum tu sembahyanglah di rumah kamu, itu diungkapkan oleh muazzin yang dibertanggungjawabkan oleh negara di masjid masing-masing. Kita sembahyang kat rumah, tak payahlah kata salu fi buyutikum. Salu fi buyutikum maknanya sembahyanglah kamu di rumah kamu. Jadi kita azan macam biasa. Kalau sembahyang subuh ada as-salatu khairum minan naum. Ustaz, ada tak amalan doa kuat beramal dalam puasa? Sejak awal tahun ni masalah kesihatan makin teruk, terbaring dan tidur time puasa. Doa yang Nabi anjurkan lepas sembahyang kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku tanpa henti-henti kepadamu. Baik, banyak lagi video saya yang boleh tuan-tuan rujuk di Facebook Zahzan Travel. Boleh lihat di YouTube Umrah Zahzan. InsyaAllah ada banyak YouTube saya yang saya sampaikan di Mekah, di Aceh, di Balkan, di mana-mana tempat dalam dunia yang saya pergi. Dan dalam perjalanan kita bersama Zahzan Travel ni, kita ada pengisian tafsir Quran. Setiap perjalanan kita ijazahkan mentafsir surah tertentu, juz tertentu. Mudah-mudahan ada peningkatan kesuburan iman ketika pulang nanti. Apa kebaikan baca surah Al-Nashrah? Kata para ulama yang ramai, baca surah Al-Nashrah ni menenangkan hati, menghilangkan stres. Dan buat anak-anak yang mengalami masalah gagap, contohnya ada yang OKU, ada yang autism, kita boleh tulis surah Al-Nashrah tu dengan dakwat daripada yang boleh diminum, contohnya air jus ke, air cordial ke, tulis dengan dakwat dengan bahan yang bersih, pen dan sebagainya, tulis pada dulang. Nanti kita jerus tulisan yang ditulis sempurna itu dengan air yang bersih, kumpulkan dan bagi minum. Ini amalan orang-orang saleh sebelum kita, seperti disebut oleh Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi. Jadi ini adalah pengalaman, berdasarkan pengalaman mereka lakukan. Contohnya dakwat daripada mawar, daripada jus orange ke,
Mudah-mudahan dengan cara itu dapat melembutkan hati anak-anak ni, dan kena buat selalulah. Ada kalangan para pengamal perubatan Islam macam almarhum Datuk Dr. Harundin menyarankan kita ambil hari hujan, air hujan malam Jumaat, pun boleh dilakukan. Ya, mungkin pada ini kalau kita ambil di tempat yang bersih, di kampung, kena jerang, kena panas, kena boil dulu air itu supaya hilang kekotoran dan sebagainya, tuan-tuan ya. Baik. Kalau kena doa buruk, macam mana nak bebaskan diri? Doa buruk macam mana tu? Doa buruk, qada yang buruk ke maksud apa ni? Kita berdoa, doa yang saya telah ajar sebelum ni, iaitu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kan? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku pun penuh perlindungan daripada jahdil bala. Jahdil bala ni makna ujian yang berat-berat, ujian yang buruk, penyakit, kebakaran dan sebagainya. Jahdil bala wa daraki syaqa. Dari syaqa ni juga disebut oleh mereka sebagai musibah yang berlaku tak berhenti-henti dalam hidup. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada, dan qada yang buruk berlaku kepadaku, wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh di atas kesilapan-kesilapan aku. Baik, setakat ini saja dulu, dah pukul 11 lebih. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kuliah yang disampaikan, dapat kita belajar satu benda yang baru. InsyaAllah malam esok, jangan lupa pukul 10 malam, share lah dengan teman-teman, kawan-kawan, adik-beradik, rakan karya. Mudah-mudahan padanya ada sebab untuk mereka dapat hidayah Allah atas apa yang disampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍa'na. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar ditambah kemuliaan, janganlah dikurangi. Beri pada kami kebaikan, jangan dikurang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarlah kami untuk meridai apa segala keputusan-Mu pada kami ya Allah, tanpa ada pemberontakan dalam diri kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan daripada satu musibah, daripada ditimpa penyakit-penyakit yang kronik, daripada ditimpa qada yang buruk, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada kegembiraan musuh atas kelemahan, kesilapan, kecuaian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanlah pemimpin kami, bantu mereka untuk memimpin yang terbaik ya Allah. Kurniakan keberkatan, kebaikan, kesalehan kepada kami semua ya Allah, kepada anak-anak muda untuk kembali kepada Islam, mengamalkannya dalam kehidupan ya Allah, menjauhi perkara-perkara kefasikan, kemaksiatan ya Allah, dan juga untuk anak-anak kami khususnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandang kami ihsan-Mu, belas-Mu, rahmat-Mu yang wasi segala-galanya. Kasihani yang sakit dengan kami ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala musibatan illa nafastah, wala kurban illa nafastah, wala musafiran illa salamtah, wala aiban illa sadartah, wala ajaban wala azaban illa zawajtah, wala aqiman illa anjabtalah, ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها وقضيتها وسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada waktu ini, yang memiliki aib yang Kau tutupkan, yang sakit yang Kau sembuhkan ya Allah, yang belum kahwin yang Kau kurniakan untuknya suami atau isteri yang salihah, akan bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Yang belum memiliki anak yang Kau kurniakan untuknya anak-anak yang salih, yang salihah, akan meneruskan legasi kebaikannya menjadi jariah sampai kematiannya ya Allah. Yang ada seorang pun memiliki hajat yang baik, sagi baik untuk agama dan akhiratnya, melainkan dia sempurnakan hajatnya itu, wahai Tuhan yang maha kaya, maha sempurna sifat-sifatnya. Kasihanilah para tentera, polis, doktor, jururawat yang bertindak membantu mengawal penyakit ni pada bersebaran ya Allah. Kasihani mereka, kurniakan kebahagiaan untuk kami, untuk mereka, keselamatan untuk kami mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqullahu minna minkum. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Panjang-panjangkanlah share video ni. Mudah-mudahan seperti niatakan tadi, ada sebab untuk orang lain mengetahui kebenaran, kebaikan, mengamalkannya dalam kehidupan. Esok pukul 10 pagi saya ada kuliah bersama Yayasan Budi Ihsan. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh hadir bersama dan tolong war-warkan. Esok jam 10 pagi kuliah duha.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.